Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Berlari dan berkejaranlah kamu dalam kamu memohon keampunan dosa-dosa kamu kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah telah menyediakan syurga ini seluas di antara langit dan juga bumi, di antara bumi sehingga ke langit. Dan syurga ini disediakan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Surah Al-Imran ayat 133. Yang dikasihi Tuan Guru kita Ustaz Hanif yang berhormat, pimpinan-pimpinan madrasah, para alim ulama, ayah-ayah, ibu-ibu, anak-anak yang dikasihi sekalian. Dalam hidup kita ini Allah Dia memberi peluang-peluang yang banyak pada kita. Untuk waktu mana kita hidup di atas dunia ini, satu perkara yang biasa orang kita melepaskannya, iaitu yang disebut dengan peluang. Yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut ada dua perkara yang manusia ni sering kali terlepas dalam hidup dia. Manusia ni akan terlupa. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua perkara yang, dua nikmat yang besar yang biasanya manusia ni akan lepas. Nikmatus sihah wal faragh. Nikmat sihat dan juga masa lapang dalam hidup yang Allah bagi pada diri kita ini. Dua-dua nikmat ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut maghbunun. Manusia ni dia jadi lepas peluang yang Allah bagi pada diri dia. Waktu mana kita hidup atas dunia ini, kita perhati orang yang pandai mengambil peluang, semuanya dia akan berjaya. Perhatilah dalam hidup kita, siapa-siapa yang pandai ambil peluang, ambil kesempatan, dia akan berjaya terus dalam hidup. Walaupun untuk dunia, orang yang dia lepas peluang-peluang untuk dia, waktu mana dia ada, dia beri peluang, dia akan gagal dalam hidup dia, di dunia maupun di akhirat nanti. Allah dia bagi peluang-peluang ini banyak dalam hidup kita. Kalau kita perhati di antara peluang-peluang yang Allah bagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irtanim khamsan qabla khamsin. Rebut 5 peluang sebelum datang, diregut dengan 5 peluang ini. Allah bagi pada diri kita ni peluang-peluang dalam hidup kita ni, jangan sampai kita terlepas 5 peluang. Ni contohlah ayat yang saya baca tadi, ayat yang Allah cerita tentang mengenai kita diajar supaya ambil peluang, ambil kesempatan yang Allah bagi pada kita. Antaranya cara Allah dia nak suruh kita ni dalam hidup kita ni, jangan kita ni perlahan-perlahan, jangan kita ni malas-malas, jangan kita ni lemah-lemah. Tapi Allah dia nak suruh kita ni berebut ataupun ambil kesempatan yang Allah bagi pada diri kita.
peluang yang Allah kurniakan pada kita. Allah guna kalimah wasari'u, berlarilah kamu dan berkejaranlah kamu. Allah guna kalimah kamu kejar seupaya mungkin dalam hidup kamu. Ini cara Allah gunakan pada kita demikian. Sama juga dengan ayat yang lain. Kalau para hadirin sekalian rajin baca dalam Al-Quran, Allah guna kalimah semua Allah bagi semangat. Nak suruh kita ni, jangan kita ni letih-letih, jangan kita ni malas-malas, jangan kita ni rasa terlambat, jangan. Tetapi dalam hidup kita, kita diajar supaya setiap ketika dan setiap saat kita ni, kita diajar supaya ambil terus benda yang Allah bagi dalam hidup kita. Kepandaian kita dalam kita mengambil peluang-peluang ini menyebabkan keuntungan pada kita pada masa yang akan datang nanti. Ini yang kita kena tahu pada diri kita. Ayat Al-Quran Karim banyak ayat yang Allah guna. Kalimah misalnya contoh, fas'au ila zikrillah. Hari ni hari Jumaat ni, Allah guna kalimah fas'au. Hendaklah kamu bersegera untuk nak cepat ingat pada Allah. Allah tak bagi pada kita ni, jangan perlahan-perlahan. Jangan kamu sebut, pergilah dulu. Saya, sikit-sikit lagi saya pergilah. Ini kalimah-kalimah yang biasa dalam hidup orang kita ni, dia akan sebut demikian. Nantilah, dia suka menangguh-nangguh. Sikap ini tak sepatutnya ada pada di kalangan kita. Semua di kalangan kita diajar supaya apa dia? Ambil peluang. Setiap kali mana kita ada je kesempatan, kita ambil. Dalam ayat yang lain sama juga Allah guna kalimah. Cuba para hadirin sekalian perhati ayat. Fastabiqul khairat. Berlumba kamu dalam melakukan perkara yang baik. Ini ayat-ayat yang menunjukkan Allah guna kalimah. Kamu kena cepat. Jangan kamu lambat. Nanti kalau kamu lambat, akan diambil oleh syaitan dalam hidup kamu. Bila kamu dalam hidup kamu ni, kamu bertangguh-tangguh, kamu main-main, ataupun kamu biarkan satu perkara yang kamu ada, tiba-tiba kamu lepas dalam hidup kamu ni, maka nikmat itu akan hilang dalam keadaan kamu, dan kamu kena satu penyakit yang bahaya di hadapan nanti. Penyakit yang bahaya di hadapan nanti apa dia? Dalam hidup kita ni, penyakit menyesal yang tak sudah. Ini penyakit yang biasa terkena di kalangan kita. Na'udzubillah min dzalik. Ramai dah orang kena penyakit ini. Siapa yang tak ambil peluang dalam hidup dia, dia kena penyakit yang disebut dengan menyesal dalam pada diri dia. Bacalah dalam Al-Quran, kita akan dapati semua ayat-ayat yang Allah gunakan. Allah nak suruh cepat dalam hidup kita. Buat, jangan bertangguh, jangan kita lambat-lambat, jangan kita biarkan, jangan. Tetapi Allah, bila dia nak suruh kita buat suatu perkara, Allah suruh kita grab, ambil peluang dalam diri kita ni untuk kita dapatkan manfaat demikian. Saya sengaja memukaddimahkan pertemuan pagi ni dengan cerita ni. Dengan cerita kerana apa dia? Kerana ramai sangat orang kita ni, dia suka sangat dalam hidup dia bertangguh-tangguh. Tangguh-tangguh dalam hidup. Orang kita ni biar, tak apalah, nantilah. Dia akan sebut demikian, nantilah. Yang menyebabkan akhirnya dia menjadi manusia yang pasif. Dia tak menjadi manusia yang positif dalam hidup dia. Dia akan jadi lemah dalam hidup dia, sehingga kan dia lesu tak bermaya. Pagi-pagi begini, kalau kita perhati dalam doa-doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nak suruh kita ni bersemangat. Pagi begini, Rasulullah nak suruh kita ni jadi rasa kuat dalam hidup kita. Rasulullah suruh kita baca doa. Di antara doa yang diajar supaya kita baca, nak suruh kita ni jangan malas, jangan letih. Rasulullah suruh kita baca ada 4 doa yang diulang dan dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebut, baca doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Misal contohnya, ini doa kan yang anak-anak sentiasa baca pagi ni. Bangun je pagi ni, mulut kita sebut Allahumma inni a'udzubika, ya Allah lindungilah aku daripada minal hammi wal hazan, daripada rasa terbeban dan juga rasa kitanya duka cita dalam hidup.
Ini di antara perkara yang menyebabkan kita ni jadi lemah, tak bermaya dalam hidup kita ni. Jadi kita jadi tak kuat pada diri kita untuk kita nak bergerak. Demikian juga Rasulullah suruh baca lagi, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, lindungilah aku daripada aku ni rasa ajzi, rasa lemah, tak bermaya, wal kasal, dan juga jadi rasa letih je, rasa malas je dalam hidup. Ni ada pada diri kita demikian kan. Kita bangun daripada tidur je, kadang-kadang kita je rasa mood kita nak marah je pada orang. Bangun pagi rasa pada diri kita je malas je nak bergerak. Ada kita bangun daripada tidur, kita fikir lambat lagi ke nak cuti. Pada diri kita ni, kita jadi rasa ajzi wal kasal. Kita jadi rasa letih dan kita rasa lemah dan juga malas dalam hidup kita. Ya Allah, lindungilah aku daripada ni. Lindungi kita. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Dan kita baca doa. Ya Allah, yang ketiga kita sebut, ya Allah, lindungilah aku daripada jubni wal bukhl, rasa pengecut, dan juga aku diliputi dengan orang-orang yang bakhil, ataupun diri aku ni jadi bakhil, jadi kedekut dalam hidup. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ni ada 4 kan. Doa pagi begini kita baca. Ya Allah, lindungilah aku daripada dalam hidup aku ni, wa a'udzubika min ghalabatid dain, diliputi dengan hutang-hutang yang banyak. Ghalabatid dain, dililit hidup ni terikat dengan hutang. Wa qahrir rijal, dan orang yang penguasa-penguasa yang jahat, pimpinan-pimpinan yang diambil kesempatan di atas kelemahan kita. Wa qahrir rijal. Lalu Allah, bila dia tahu dah ni sifat yang biasa terjadi pada umat ataupun hamba-Nya, lalu Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh kita ni manusia yang bersegera dalam hidup. Jangan kita ni dalam hidup kita ni menangguh-nangguh. Jangan dalam hidup kita ni suka kita sebut inni fa'ilun zalika gadan. Saya nak buat akan datang. Saya nak buat akan datang dalam hidup kita. Nantilah pada kita. Ni contoh dalam ayat Al-Quran yang kita akan dapati demikian. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut juga tentang mengenai kita kena cepat dalam hidup kita. Hadis Rasulullah nak suruh kita ni jangan kita lepas. Kalau kita lepas peluang yang Allah bagi ni dalam hidup kita, nescaya syaitan akan pegang kita. Syaitan akan belenggu tu badan kita. Dan kita ni akan hidup dalam keadaan yang negatif sepanjang masa. Tak kuat dalam hidup kita. Kita jadi lemah pada diri kita. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, di antara hadis yang saya nak sebut sikit, Rasulullah sebut begini, badiru bil a'mal, cepat-cepat kamu dalam melakukan amalan. Rasulullah gunakan demikian, badiru bil a'mal, cepat-cepat dalam hidup kamu buat amalan. Jangan kamu ni sebut nantilah bila nak bangun tahajud malam, nanti pencen lah, dia sebut demikian. Bila nak derma, nanti ada duit lah, dia sebut. Ni orang kita kan dia jenis demikian. Rasulullah kata jangan begitu. Badiru bil a'mal, bersegeralah kamu dalam buat amalan. Ni kalimah yang Rasulullah guna. Kaqata'il lailil muzlim, nanti kamu akan hidup dalam satu zaman yang kamu rasa penuh dengan kegelapan. Hidup dalam cahaya, hidup dalam terang benderang, tapi kamu rasa gelap dalam hidup kamu. Kaqata'il lailil muzlim, kamu akan dapati walaupun nampak terang benderang, tapi suasana tu kamu rasa tak mampu, lesu kamu nak melalui suasana itu. Ini akan terjadi dalam hidup kita ni. Kalau kamu cepat dalam buat amalan, kamu akan cerah di waktu mana cerahnya suasana, dan kamu akan tahu suasana dalam hidup ini. Dia akan jadi demikian. Tapi kalau kamu tak cepat dalam buat amalan, kamu akan jadi keliru dalam hidup kamu. Kamu akan dapati apa dia? Yusbihur rajulu mu'min. Ada seorang, kamu akan jumpa seseorang tersebut pada siang hari dia mukmin, wa yumsi kafiran, malam hari dia jatuh kafir. Dia akan jadi demikian.
Kemudian wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Kamu akan berjumpa dengan seorang yang malam hari dia mukmin, tapi siang hari dia jatuh kafir. Kafiran. Yubi'ud dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agama dia untuk dapat keuntungan dunia. Kita jadi keliru. Orang ni orang baik ke orang jahat? Terjumpa demikian. Zaman kita ni lah. Zaman kita ni. Mana satu yang betul? Orang ni dulu betul ke sekarang betul? Dia akan jadi demikian. Kan kita hidupkan zaman sekarang ni, terhidup orang bertukar-tukar orang. Bertukar-tukar. Sikap dia bertukar. Kemudian dulu dia bercakap lain, sekarang dia bercakap lain. Kemudian dulu dia kata lain, sekarang dia buat lain. Hidup dia ni, kita kata dia ni sebenarnya bagus ke tak bagus. Sekejap dengan alim ulama, sekejap dengan penyamun-penyamun, dia akan jadi demikian. Sekejap dia nampak sekejap dia dengan penyanyi-penyanyi, sekejap dia dengan orang soleh. Dua-dua dia ada dalam hidup dia. Ini zaman yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kamu akan hidup zaman tersebut kalau kamu tak jaga amalan. Bila kamu tak jaga amalan dalam hidup kamu, kamu akan jadi hidup kamu jadi keliru dalam hidup kamu. Saya pernah berjumpa dengan seorang hamba Allah. Dia datang berjumpa dengan saya. Dia sebut pada saya, Ustaz, saya buat dua-dua, Ustaz. Saya buat dua-dua. Apa dua-dua? Saya sebut demikian. Apa yang dibuat dua-dua? Saya, Ustaz, semayang di masjid saf yang pertama, di kelab malam pun saf pertama juga. Dua-dua saya buat, dia sebut. Dua-dua dia boleh pergi. Masjid dia boleh pergi, kelab malam pun dia boleh pergi. Saya tanya dia, kenapa kamu buat dua-dua? Dia sebut, saya nak suruh Allah pening dengan saya, dia sebut. Senang dia jawab demikian. Saya nak suruh Allah jadi keliru dengan saya. Saya jawab, Allah tak pernah pening pun dengan kamu. Tapi yang pening kamu terhadap Allah. Kamu sebenarnya jadi hidup dalam keadaan keliru. Dia akan nak jadi demikian. Ada orang, kalau kita nak sebut senang ceritanya, orang apa ni? Orang munafik dia panggil. Orang munafik ni kan, dia dua-dua dia boleh buat. Pagi dia boleh jadi gaya orang soleh. Kemudian dia nampak peribadi dia peribadi yang baik. Kemudian malam hari jadi penyamun tarbus. Kunci apa jadi demikian? Dia akan bertukar-tukar dalam hidup dia. Rasulullah kata, kerana kamu tak jaga amalan, kamu lambat-lambat dalam jaga amalan. Kalau kamu lambat-lambat dalam jaga amalan, dalam hidup kamu suka tangguh-tangguh, kamu akan jadi orang yang tak konsisten, dan kamu akan jadi manusia yang keliru dalam hidup. Ini akan terjadi dalam hidup kita. Na'udzubillah min dzalik. Bila kita jadi demikian, waktu mana yang akan datang nanti, kita akan menyesal. Kenapalah aku dulu tak bersama dengan para alim ulama? Kenapalah dulu aku tak jaga syariat? Kenapalah dulu? Kita akan mula menyesal. Macam sekarang kan, sekarang ni pun ramai mana ibu-ibu dan ayah-ayah rasa menyesal. Menyesal kita dulu tak belajar. Kalau dulu dengar kata arwah ayah kita, arwah datuk nenek moyang kita dahulu, nescaya sekarang kita jadi orang alim yang soleh dah sekarang. Tapi sekarang kadang-kadang kita perhati, sekarang baru kita nak belajar, sekarang baru kita nak tahu tentang agama. Kita rasa terlewat sangat dah. Ada orang lain awal-awal lagi kehidupan dia jaga agama. Bila dia jaga agama awal-awal dalam hidup dia, jaga agama awal-awal dalam hidup dia, sekarang ni kita boleh tengok bagaimana istiqamahnya dia dengan Islam, bagaimana kuatnya dalam hidup dia dengan pegangan agama. Kenapa? Kerana dia di awal-awal lagi dia jaga pesanan Rasulullah, ambil peluang. Waktu mana kamu diberi peluang, kamu ambil peluang ini. Ini contoh dalam hadis Rasulullah yang jelas. Rasulullah sebut demikian. Ada lagi satu hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tentang mengenai bagaimana kita diajar supaya ambil peluang sungguh-sungguh. Hadis yang saya sebut awal-awal tadilah, Rasulullah sebut, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Rebut 5 masa sebelum 5 masa ni direntak oleh Allah. Allah bagi 5 ni, Allah bagi. Allah akan bagi pada setiap orang. Setiap orang ni akan dapat 5 nikmat ini. Nikmat apa dia? Allah sebut, Rasulullah sebut dalam hadis ni, "Syababaka qabla haramik." Rasulullah sebut, ambil peluang
waktu mana kamu jadi muda sebelum kamu jatuh dalam hidup kamu jadi tua. Nikmat muda ni kamu tak akan sampai bila-bila dalam pada diri kamu. Kamu ambil peluang ni, wahai anak muda, ambil peluang. Waktu mana kamu jadi anak muda, kamu jangan biarkan nikmat muda ni berlalu begitu saja, jangan. Tetapi ambillah masa muda kamu ni, syababak qabla haramik, sebelum kamu jatuh tua dalam hidup kamu. Bila kita muda, kita akan tanya, bila kita muda? Ulama-ulama sebut, kita mula muda semenjak daripada usia kita, paling tidak umur kita 9 tahun bagi orang perempuan, 12 tahun bagi orang lelaki, untuk mulakan perjalanan hidup menjadi muda. Muda dah dipanggil zaman remaja. Masa-masa ni masa-masa yang dipanggil kebingungan dalam hidup. Masa yang kita masa ni Allah sedang bagi dua jalan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah tunjuk jalan dalam hidup kita ni, dua jalan. Kita sedang pilih. Sama ada kita nak jadi fujuraha, nak jadi jahat, ataupun wa taqwaha, ataupun kita nak jadi orang baik. Anak-anak, kalian waktu ni kalian kena pastikan fokus betul-betul. Aku nak jadi orang soleh. Aku nak jadi orang soleh. Masa ni kita bentuk diri kita, bentuk peribadi kita. Mesti jadi orang yang soleh dalam hidup. Jangan kita kata, aku nak campur lah, nak sembahyang berjemaah, kemudian malam-malam aku nak curi barang kawan. Kita nak buat demikian. Aku nak campur lah dalam hidup aku, nak buat dua-dua. Bahaya sangat dalam hidup. Bila kita duduk waktu mana muda ni, kita mula fokus pada diri kita. Aku mesti jadi orang yang soleh pada diri aku. Aku mesti dapat tempat aku, kemuncak hidup aku mesti syurga Allah. Pada diri kita ni, kita mula letak aim demikian pada diri kita. Ambil peluang ni. Masa muda ni kita bangun tahajud malam. Masa muda ni kita baca Quran. Kita lancarkan lidah kita, khatamkan Quran sebanyak mungkin. Kemudian masa muda ni kita guna seluruh masa ni. Kerana apa dia? Tanya orang tua-tua. Tanya orang tua-tua yang sudah tua sekarang. Dia akan menyesal. Dia kata, rugi aku waktu muda dahulu. Aku dahulu waktu mana tenaga kuat, waktu mana aku mempunyai kekuatan tubuh badan, waktu mana aku ramai orang soleh di kampung aku, di kawasan aku, aku tak ambil peluang tersebut. Dia akan sebut demikian. Orang tua-tua sekarang, cuba tanya orang tua-tua yang masih hidup ni, kebanyakan mereka sebut, saya sedang menyesal sekarang. Saya sedang menyesal kerana kalaulah Allah bagi peluang untuk saya kembali muda, nescaya saya akan jadi orang yang terbaik waktu mana muda. Ni nikmat dipanggil. Kita akan tanya, Ustaz, saya nak ambil peluang apa saya nak ambil? Nak ambil apa? Waktu mana muda ni saya nak ambil apa? Saya jawab senang, ambil Islam. Ambil Islam. Pegang betul-betul Islam. Waktu mana kita muda ni, kita kena faham betul-betul apa dia Islam. Apa dia Islam? Dan bagaimana kita nak hidup dengan Islam? Bagaimana kita nak hidup dengan agama? Yang ni yang lahirnya keluar kitab yang dikarang oleh Dr. Fatih Yakan, Madza ya'ni intima'il Islam. Apa erti saya menganut Islam? Cuba kita belajar. Anak-anak sekalian yang belajar di sini ke, yang tak belajar di sini ke, saya nak sebut pada anak-anak, ibu-ibu, cuba ayah-ayah sekalian ni, cuba kita ajar anak kita, apa makna kamu bersama dengan Islam? Apa maksud kamu bersama dengan Islam? Buku tu nipis je, tak tebal pun kitab tersebut. Waktu mana usia kalian, pada usia kalian dalam usia di antara 8 tahun, 9 tahun sampai kepada 15 tahun tu, kalau boleh hadamkan kitab tersebut. Biar kitab tu ada dalam dada kita. Saya ingat lagi, saya waktu mana saya kecil dahulu, saya diajar kitab ini. Waktu mana umur 10 tahun, 11 tahun, mula baca kitab Dr. Fatih Yakan yang telah diterjemah dalam bahasa Melayu kita, dan penterjemahnya dan pustakanya dikeluarkan oleh orang Kedah kita ni juga. Pustaka Fajar, tak silap saya ni. Ada kitab, nipis je kitab tersebut. Baca dan belajar. Apa makna kita bersama dengan Islam? Dan apa dia Islam? Islam ni apa dia? Yang sebagaimana yang datangnya malaikat Jibril
Waktu mana dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril itu menyamar menjadi manusia, datang langkah-langkah orang yang ramai di kalangan sahabat tu, langkah-langkah datang duduk dekat dengan Rasulullah. Dia sandarkan lutut dia dengan lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pegang paha Rasulullah, dia sebut, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, khabarkan pada saya apa dia Islam. Islam ni apa dia? Rasulullah mula sebut, "Antashhadu an la ilaha illallah." Rasulullah mula sebut demikian. Islam ni, kamu mesti menyaksikan tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan kamu sanggup bersaksi bahawa Muhammad itu Rasulullah. Rasulullah sebut satu-satu rukun Islam. Kemudian dia sebut sadaqta. Fa'ajib tu. Katanya Sayyidina Umar, dia kata, pelik aku. Dia tanya, kemudian dia jawab, ya betul. Lepas pada tersebut, dia tanya balik Rasulullah, "Wamal iman?" Iman tu apa dia? Rasulullah pun jawab, "An tu'mina billah wa rasulihi wa kitabi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula sebut, iman tu begini. Dia pun sebut sadaqta. Kami lagi jadi pelik. Siapa dia ni? Masuk dalam langkah-langkah orang. Kemudian datang duduk rapat dengan Rasulullah. Kemudian lepas pada sebut, tanya tentang Islam, tanya tentang iman. Lepas tu tanya tentang ihsan. Ihsan tu apa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "An ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak." Rasulullah sebut ihsan. Kemudian dia sebut sadaqta. Kemudian dia tanya, bila nak berlakunya kiamat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, orang yang tanya terlebih tahu daripada apa yang ditanya. Lepas itu dia kata, apa dia tanda-tanda nak berlakunya kiamat? Tanda-tanda nak berlaku kiamat, Rasulullah sebut. Lepas itu dia sebut, ya, dia bingkang bangun, dia tinggal. Sahabat-sahabat tanya, sahabat diam je. Sahabat diam. Lepas pada dia jauh je, Rasulullah tanya, kamu tahu ke siapa tu? Lalu sahabat-sahabat jawab, Allah wa rasulahu a'lam. Allah dan juga Rasulullah yang lebih mengetahui. Itulah malaikat Jibril. Rasulullah sebut demikian. Malaikat Jibril yang datang nak mengajar pada kami tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, kemudian tanda-tanda kiamat dan syarat-syarat nak berlakunya, tanda-tanda nak berlakunya kiamat. Perhatikan, waktu mana kalian dalam usia, di waktu mana kita ni sedang muda begini, ambil peluang untuk mengenali Islam, untuk faham maksud Islam, untuk kita yakin sungguh-sungguh. Sampai bila kita dah tua, baru kita nak faham tentang Islam. Dah terlambat, dia panggil. Walaupun dah terlambat, tapi Islam tidaklah kata kamu tak payah belajar langsung, tidak. Tapi Islam suruh, walaupun kamu terlambat pun, kamu masih lagi dapat manfaat. Waktu kerana kamu masih lagi hidup dalam hidup kamu. Ini nikmat yang tamu yang Rasulullah sebut, nikmat yang kamu kena ambil dalam hidup kamu. Nikmat yang kedua apa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut lagi, Allah bagi pada kita. Kemudian Rasulullah sebut apa dia? Syababaka qabla haramik. Kemudian sihataka qabla saqamik. Rasulullah sebut, kamu sihat sebelum kamu jatuh dalam keadaan sakit. Ambil peluang waktu mana kamu sihat. Dalam hidup kamu ni, nikmat sihat ni jauh lebih banyak daripada nikmat sakit. Allah jadikan pada diri kamu. Kita hidup ni sihat tu, waktu mana kita sihat, kita ambil peluang betul-betul untuk baca Quran, untuk bangun tahajud malam, untuk pergi mendengar majlis ilmu. Ni nikmat sihat. Kerana nikmat, kalau kita nak tahu nikmat sihat ni, tanyalah orang sakit. Bila kita tanya orang sakit, kita tahu, Allah, beruntungnya orang yang sihat. Orang yang sakit tu sentiasa sebut, kalau aku sihat, aku nak pergi ke Mekah, dia sebut. Kalau aku sihat, aku nak pergi sembahyang berjemaah. Kalau aku sihat, aku nak pergi mendengar majlis ilmu. Kalau aku sihat, tanya orang yang sakit, dia tahulah nikmat sihat. Orang yang sihat ni, bila kita diberi nikmat sihat, kita jangan tinggalkan Islam. Sama juga, bila kita diberi nikmat sihat, ambil peluang untuk gunakan seluruh tenaga, masa yang kita ada ni untuk Islam. Gunakan betul-betul. Tanya, apa lagi Islam perlu pada kita? Islam nak apa dia daripada diri kita? Nak gunakan nikmat sihat ini untuk kerja-kerja Islam. Itu cara demikian. Dua. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh ambil lagi peluang. Ambil lagi peluang. Peluang apa dia? Nikmat nikmat yang disebut waghinaka qabla faqrik. Kamu akan dikayakan oleh Allah sebelum kamu jatuh miskin dalam hidup kamu.
Ini nikmat. Ambil peluang. Dalam hidup kita ni, Allah naikkan kita. Suatu hari kita akan jadi kaya. Tapi ada orang yang tak perasan dia telah dikayakan oleh Allah. Tapi Allah bagi dalam hidup setiap di kalangan kita ni akan jadi kaya. Kaya tu berdasar pada diri kita lah. Bukan berdasar pada pandangan orang ramai, tidak. Kaya ni Allah jadikan, setiap orang ni Allah akan jadikan kaya. Satu, lepas pada dia kemuncak nikmat yang Allah bagi pada dia, dia jadi kaya. Lepas pada tu Allah akan turunkan balik. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari ni Allah akan gilirkan di kalangan manusia. Tak selama-lamanya orang kaya, dia akan kaya sampai bila-bila. Tapi satu hari Allah turunkan dia. Ini cara Allah jadikan demikian. Putaran roda kehidupan kita ni. Waktu mana kamu kaya, kamu kena guna nikmat kaya untuk Islam. Kita tanya balik, bila saya jadi kaya, Ustaz? Kaya berdasar pada diri kita. Dia bukan berdasar pada nilaian ukuran orang ramai. Kita tak boleh letak nampak kaya tu bila gelam emas kita ni banyak. Kaya kita ni bila kita naik kereta mewah. Kaya kita ni bila kita fikir demikian. Bila rumah kita besar. Kaya kita bila kita boleh tidur atas duit. Misal contohnya. Bukan. Itu bukan kaya. Itu bukan kaya. Itu istidraj yang Allah sedang jadikan pada seorang. Kalau ada orang yang Allah bagi pada dia banyak, rumah besar, kereta mewah, segala-gala, tapi dia sebenarnya belum kaya. Dia bukan orang kaya. Orang kaya ni orang mana? Orang yang Allah bagi nikmat sesuai dengan kemampuan diri dia. Allah tak bagi pada seorang ni dengan keadaan yang tak mampu pada diri dia. Para hadirin sekalian, ingat balik dalam hidup kita. Bila Allah bagi pada kita ni nikmat yang kita tak perlu lagi bergantung dengan orang lain, waktu itulah kita kaya. Allah jadikan demikian. Walau basatallahu rizqa liibadihi labagaw fil ard. Allah sebut, walakin yunazzalu biqadarin ma yasha. Allah, kalau Allah nak bagi rezeki ni, kalaulah Allah bagi semua ikut benda, ikut mulut manusia ni berdoa. Walau basatallahu rizqa liibadihi. Allah bagi semua kekayaan kepada hamba tersebut mengikut yang dia minta, labagaw fil ard, nescaya dia akan melampau di atas muka bumi. Walakin yunazzalu biqadarin ma yasha. Tapi Allah, dia turunkan kekayaan pada seorang dengan kadar orang tersebut. Lalu alim ulama sebut, kita ni pernah jadi kaya. Pernah jadi kaya. Allah pernah bagi kemuncak kekayaan dalam hidup kita. Tapi kita tak sedar waktu tu kita sedang kaya. Ini ramai orang kita tak ambil kesempatan waktu itu. Dia kemuncak dalam hidup. Dalam hidup kita ni Allah bagi pada seorang. Tapi lepas itu Allah turunkan dia. Lepas pada kamu kaya, kamu jangan ingat kamu kaya sampai bila-bila. Kamu akan jatuh miskin satu hari. Orang yang banyak duit, satu hari dia tak ada lagi kawan-kawan yang nak dekat dengan diri dia. Duit dia manfaat apa di waktu itu? Tak ada dah. Dia jatuh miskin dah. Walaupun dia duit banyak. Ada orang yang dalam hidup dia, rumah dia besar. Rumah dia besar. Tapi tak ada orang pun datang rumah dia. Rumah dia 300 bilik. 300 bilik. Kita boleh bayang rumah sampai 300 bilik. Nak sebutnya kereta mewah. Banyak mana kereta mewah yang dia ada. Ada ke atas rumah dia tu, ada tapak helikopter turun lagi. Mewahnya hidup dia. Tapi rumah dia satu ketika tak ada orang yang duduk. Tinggal dia seorang-seorang lik dalam rumah. Dia seorang je bergerak dalam rumah dia. Waktu tu dia jatuh miskin. Dia sedang miskin dalam hidup dia. Kekayaan ni jangan main-main. Ramai mana dah. Saya ada seorang hamba Allah, orang kaya di Shah Alam. Dia telefon 2-3 kali. 2-3 kali dia telefon saya. Saya datang ke rumah, saya nak minta tolong sangat. Minta 2-3 kali. Saya kata, kenapa? Tolonglah Ustaz datang. Saya datang ke rumah dia. Saya masuk rumah dia, tengok, ya Allah, besarnya rumah. Besar. Memang besar sungguh. Dia masuk dalam rumah dia tu, dia ajak, dia kata, Ustaz, jom kita turun ke bawah. Saya tanya, turun ke bawah? Dalam kubur ke? Kita tanya.
Tak, dalam bawah ni ada 3 tingkat lagi Ustaz. Dalam tanah ada 3 tingkat lagi. Guna lift turun dalam tanah, turun ke bawah, turun, ada 3 kolam renang kat bawah. 3 kolam renang dalam rumah dia. Allahu Akbar. Masuk bilik air dalam rumah dia tu, nak sebut rumah dia ni berantu lah, dia nak cerita ni. Kemudian masuk bilik air dalam rumah dia tu ada televisyen, ada TV lagi, dengan kapet lagi. Bilik air tu ada kapet. Rumah kita mana ada bilik air ada kapet? Lepas tu cuba buka, ada Astro lagi, ada rancangan TV tu. Nak sebutnya mahal lagi lah, maknanya sambil membuang tu pun boleh tengok TV lagi kita. Nak sebutnya mewahnya manusia. Kemudian masuk bilik dia tu, tak usah cerita lah, kita mewahnya. Saya tanya dia, habis tu jemput saya ni untuk apa? Datang ke rumah ni untuk apa? Dia kata, Ustaz, rumah saya ni kami sekeluarga dah 2 minggu tidur dalam welfare dia sebut. Dah 2 minggu dah tidur dalam kereta welfare dia tu lah. Kemudian kenapa malam-malam Ustaz nampak tu kelibak-kelibak, melayang-layang, tidur atas katil, terjaga bawah katil ni sebut. Dia kata dah kena gangguan ni teruk sangat dah. Maknanya apa dia? Kamu rasa kamu kaya, tapi Allah jatuhkan kamu miskin kan? Kita nampak kita kaya, tapi rupa-rupanya dah miskin dah. Hidup kita ni ada satu ketika Allah bagi nikmat kaya. Waktu mana kamu kaya, kamu jangan guna kaya untuk diri kamu saja, jangan. Kamu kena gunakan kekayaan itu untuk Islam. Gunakan kekayaan itu untuk diri kamu, cukup-cukup lah. Tapi kamu tak guna kekayaan itu untuk Islam, rugi kamu akan menyesal nanti. Ramai yang kena penyakit menyesal pada diri dia. Setelah mana dia jatuh ke bawah, tersembam ke bawah, baru dia menyesal. Waktu mana kadang-kadang dia masih lagi hidup atas dunia. Yang lebih teruk lagi, bila dia dah masuk dalam lubang kubur, baru dia nak datang menyesal pada diri dia. Kenapa aku tak guna harta kekayaan aku untuk Islam waktu mana aku hidup dahulu? 3. Nikmat yang keempat yang Allah bagi pada kita, nikmat wa faragaka qabla syughlik. Waktu mana kamu lapang sebelum kamu jatuh dalam keadaan kesibukan pada diri kamu. Masa lapang, nikmat, kesempatan itu mesti diambil dalam hidup kita. Allah lapangkan pada diri kita. Bila kita lapang sekarang, Allah lapangkan kita. Habis itu masa lapang ni untuk apa? Belajar, tambah ilmu, zikir pada Allah, selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni nikmat ni. Bertaubat pada Allah. Masa lapang ni mulut kita sebut tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna. Mulut kita sebut rabbi filli wa tub alayya. Ya wahai Tuhanku, ampunkan dosaku, aku bertaubat di atas dosa-dosaku. Masa lapang ni dalam hidup kita ni gunakan untuk selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulut kita tu jangan berhenti. Selawat Allahumma salli ala Muhammad bi'adadi man yusalli alaih. Allahumma salli ala Muhammad bi'adadi man lam yusalli alaih. Ya Allah, aku sampaikanlah selawat pada Nabi Muhammad sebanyak mana yang mereka yang berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan selawat aku pada Nabi Muhammad sebanyak mana orang yang tak berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni mulut-mulut kita ni sebut Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Mulut kita ni tak berhenti. Allahumma salli ala Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-radhaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamam biwajhi al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mulut kita ni tak berhenti. Kenapa? Ni masa lapang. Kerana satu hari nanti Allah akan tarik nikmat lapang. Nikmat lapang ni Allah akan tarik. Bila dekat nak mati. Siapa-siapa yang dekat nak mati, dia akan jadi kelam kabut lebih daripada kelam kabutnya Bursa Saham Kuala Lumpur. Siapa-siapa yang dekat nak mati, dia akan jadi kelam kabut dia. Kelam kabut dia jadi sibuk, ia amat sangat.
Tak pernah dia melalui kesibukan sesibuk itu. Dia akan jadi sibuk. Siapa yang nak meninggal dunia, kelam kabut dia. Macam dia tengok rumah dia terbakar. Orang yang tengok rumah terbakar, kelam kabut dia. Dalam hadis Rasulullah sebut, siapa yang dekat nak mati, dia jadi kelam kabut dia macam orang lemas dalam laut. Orang yang jatuh dalam laut, yang dalam laut tu 40 meter, 70 meter ke dalam laut tersebut, dianya tidak ada pelampung, tidak ada apa-apa, tu kapal-kapal dia. Lebih kelam kabut dekat nak mati itu lebih daripada kelam kabutnya saat mana seorang tersebut dianya dalam keadaan yang sukarnya dia untuk nak melalui saat itu. Ambillah peluang waktu mana kita lapang ni untuk menyiapkan bekalan kita supaya kita tak kelam kabut dekat nak meninggal dunia. Kenapa kita tanya, kenapa ustaz nak jadi kelam kabut dekat nak meninggal dunia? Kenapa kita jadi kelam kabut? Ulama ada yang pertama, kerana kita nak tinggalkan dunia. Kita jadi kelam kabut, fikir terus anak kita, isteri kita, keluarga kita, barang-barang kita, banyak benda yang kita fikir. Macam mana kita nak tinggalkan ini? Yang kedua, jadi kelam kabut. Kenapa? Kita sedang lalui saat nak meninggal dunia tu, kita jadi kelam kabut kita. Aku ni apa ni berlaku ni? Benda apa yang sedang terjadi ni? Sakit daripada bawah sampai ke atas. Sakit telinga, rambut sakit, mata sakit, seluruh tu badan kita sakit. Sakitnya kena sakarat sampai peringkat tak dengar suara nak sebut sakit. Tak ada dengar suara sakit. Sakit tu sampai tak tergerak badan. Sakit kita sekarang kan mengelupur. Kita mesti mulut kita, aduh sakit. Kita boleh sebut demikian. Aduh sakit, perut kita sakit, sakit, kita sebut. Perut kita sakit. Sakit mati, tak boleh nak sebut. Tak boleh nak sebut. Imam Ghazali sebut, bila dia sakit sungguh, kedengaran nafas dia je bunyi. Dengar nafas. Nak mati itu, sakit itu, tak boleh nak sebut. Ditanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sakit bagaimana Rasulullah? Rasulullah sebut, bagaikan badan dicampak ke pohon yang berduri, melekat di pohon yang berduri, direntak turun ke bawah. Bertanya Rasulullah, macam mana sakit saat itu ya Rasulullah? Rasulullah kata, bagaikan kulit kamu disiat, kulit kamu disayek ni, kulit kamu dioyak ni, kemudian ditarik di atas bara api yang panas, ditarik di atas kapas yang basah, bunyi bunyi. Sakit yang amat sangat. Tanya lagi, macam mana sakit saat sakarat ya Rasulullah? Saat kelam kabut ni, sakit saat itu. Kelam kabutnya saat mana dekat nak meninggal dunia tu, jadi kelam kabut itu. Allah, syaitan pula sibuk. Syaitan sebut, relax bro, relax, bertenang. Tak mati lagi sis dia sebut. Relax sis. Baru sikit dia baru ni. Bertenang bro, relax dia sebut. Syaitan ni duk sibuk kelam kabut syaitan. Malaikat pula sedang menarik-narik diri kita. Jangan ikut syaitan. Jangan. Kita pula dalam keadaan fikir, benda apa berlaku ni? Benda apa berlaku? Rasulullah sebut, inna sakaratun azim. Sakarat itu satu benda yang menggemparkan dalam hidup kami. Siapa yang kena sakarat, dia tak akan terfikir dia pernah menikmati nikmat hidup di atas dunia. Nikmat apa yang paling sedap hidup atas dunia? Makan, tidur, berjalan, berkeluarga. Nikmat apa? Bila kena sakarat, hilang terus nikmat tersebut. Tak ada fikir lagi dah. Dia tanya Rasulullah, macam mana sakit saat itu Rasulullah? Rasulullah sebut, bagaikan badan kamu, tengkuk kamu dicincang dengan 300 libasan mata pedang. Disebut lagi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sakitnya kena sakarat. Sahabat tanya Rasulullah, sakit macam mana Rasulullah? Rasulullah kata, tanya ibu-ibu yang nak melahirkan zuriat. Waktu mana dia meneran nak keluar zuriat tu, berpeluk atas dahi dia, menggigil tangan dia, pucat lesi tu badan dia, meneran nak keluar zuriat, nak keluar kita ni. Ibu kita ni bukan main lagi susah. Sakitnya Allah saja yang tahu. Meneran tersebut sampai pucat lesi tu badan, mengetak bibir, sakit sungguh. Rasulullah kata, itu baru satu juzuk daripada 99 juzuk kesakitan kematian. Ada 99
98 lagi juzuk kesakitan kematian. Baru satu juzuk je baru. Rasulullah sebut demikian. Nak bandingkan dengan 98 lagi kesakitan yang bertindang-tindang saat mana kena sakarat. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, waktu mana dia tengok Rasulullah kena sakarat, Sayyidatina Aisyah ni sebut apa dia? Aku tengok Rasulullah kena sakarat, aku tak bayangkan aku lebih ringan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bila kena sakarat, tangan Rasulullah terbuka. Tangan Rasulullah tu bergerak, tangan Rasulullah jalan bergerak ni, tangan Rasulullah mencari sesuatu, nak dapatkan sesuatu ni. Sayyidatina Aisyah, ibu kita ni, dia tengok tangan Rasulullah tu bergerak cari sesuatu. Sayyidatina Aisyah ambil bekas air letak dekat tangan Rasulullah. Rasulullah letakkan tangan Rasulullah dalam bekas air tersebut. Rasulullah angkat tangan Rasulullah. Rasulullah sapu muka Rasulullah. Rasulullah sebut, la ilaha illa anta Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Tidak ada Tuhan melainkan kamu ya Allah, tolonglah bantu aku ya Allah dalam melalui sakaratul maut ini ya Allah. Rasulullah baca doa demikian. Sakit sungguh. Masa itulah masa yang paling kabut dalam hidup, masa yang paling sibuk dalam hidup. Nak gambarkan tentang mengenai bagaimana saat yang bila kita kena sakarat. Oleh yang demikian Rasulullah kata, kamu ambillah peluang waktu mana kamu lapang ni. Kamu kan Allah bagi lapang pada kamu. Nak buat macam mana? Kamu fikir macam mana kamu nak jadi rasa tenang waktu mana kamu nak menghadap depan Allah. Biar turun malaikat dekat kita nak menghadap depan Allah tu, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat ni turun dekat dengan diri kita. Malaikat akan sebut apa dia? Alla takhafu, jangan kamu takut. Wala tahzanu, jangan kamu sedih. Malaikat pujuk ni, malaikat menyamar menjadi arwah ayah kita. Malaikat merupakan wajah orang yang paling kita sayang di atas dunia ini, dekat dengan diri kita. Malaikat akan sebut, alla takhafu wala tahzanu, jangan takut, jangan bimbang. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kabar gembira terhadap syurga yang telah disediakan oleh Allah, yang dijanjikan oleh Allah pada diri kami. Waktu itu peluh atas dahi kita, mula menci air peluh atas dahi kita ni, mula kembang kempis hidung kita, mengalir air mata jernih di mata kita. Di waktu tersebut kita dah nampak dah tempat kita dalam syurga Allah. Kerana apa dia? Kerana pandainya kita ambil kesempatan waktu mana kita dilapangkan oleh Allah untuk saat yang disibukkan oleh Allah dalam hidup ini, yang disebut dengan saat dengan kematian kita. Kemudian yang akhir sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ambil peluang yang kelima dalam hidup kamu, hayataka qabla mautik, hidup sebelum kamu dimatikan oleh Allah. Ambillah peluang hidup ni. Hidup ni Allah bagi peluang hidup ni, jangan sia-siakan peluang hidup ini dengan dosa-dosa. Jangan pendekkan umur dengan dosa-dosa. Jangan kita habiskan masa depan kita dengan perkara maksiat pada Allah. Anak-anak ustaz, saya nak sebut dengan anak-anak yang kecil-kecil ni yang sedang belajar di sini, kalian jangan conteng lukisan kehidupan kalian akan datang nanti dengan cerita-cerita buruk di waktu remaja ini. Jangan buat benda-benda yang buruk dalam hidup kita waktu mana kita sedang remaja. Jangan buat dosa. Jangan kita berani untuk kita mencorakkan corak yang hodoh sangat untuk masa depan nanti. Nanti orang akan bercakap, waktu mana kita dah tua nanti, orang akan sebut, dia inilah yang buat jahat pada aku. Dia inilah yang waktu mana aku sekolah dengan dia dahulu, dia curi barang aku. Jangan kita corakkan demikian dalam hidup kita. Biar kawan-kawan kita bila kita dah tua, dia sebut, dia ni bagus waktu mana belajar lagi. Pribadi dia terjaga dahulu lagi. Cantik je kehidupan dia. Sampailah kita kekal istiqamah dengan pribadi yang baik, dengan akhlak yang baik. Sampai bila? Sampai kita tua, sampai kita mati. Dikenali dengan orang-orang yang baik, dikenali dengan orang-orang soleh. Jangan kita burukkan cerita hidup kita ni dengan cerita-cerita yang tak baik. Jangan orang kenal dia ni waktu mana sekolah dulu sentiasa panjat pagar, dia panggil. Dia dulu kena buang sekolah. Dia dahulu, jangan berbangga dengan maksiat. Jangan.
Jangan kita rasa kita ni pernah dalam hidup kita ni jadi buruk waktu mana kita hidup ini. Lukiskan lukisan hidup kita ni biar jadi cantik sepanjang kita hidup. Bila kita mati masuk dalam kubur, cantik lukisan yang kita lukiskan waktu mana kita hidup di atas dunia. Kita sedang corakkan dengan corak yang baik. Sekarang ni kita sedang membentuk pribadi kita, membentuk kekeluargaan kita, membentuk hidup kita yang akan datang nanti. Waktu mana kita hidup atas dunia ni, hayataka qabla mautik. Kamu cantikkan amalan-amalan kamu. Kamu perindahkan perbuatan kamu. Kamu jadikan diri kamu ni orang-orang yang sebaik mungkin hamba-hamba Allah. Sebagaimana yang mula kita sebut, waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah aku di kalangan orang bertakwa, akulah pemimpinnya ya Allah. Dalam keadaan yang demikian, pada diri kita baca doa ni, demikianlah kita sampai kita masuk dalam kubur, senyum. Hari pertama kita dalam kubur, malaikat tanya, nak hidup balik tak? Tak nak malaikat. Orang mukmin semua sebut. Bila masuk dalam kubur, Rasulullah sebut, orang mukmin bila tanya pada dia, nak hidup balik tak? Malaikat tanya. Lepas pada kasih soal jawab, ma rabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka wa ma. Selesai itu, malaikat tarik jenazah kita, heret jenazah kita sandar di dinding kubur. Waktu tu melurut, kain kapan ni turun. Kain kapan kita ni turun. Malaikat tepuk. Hei hamba Allah, hamba Allah, kamu nak, Allah suruh tanya, nak hidup balik tak? Tak ada seorang pun orang mukmin sebut nak hidup balik. Semua orang mukmin jawab, tak nak malaikat, nak hidup dah. Tak nak dah hidup di atas dunia. Arwah ayah kita kan yang dah meninggal dunia, arwah nenek kita, moyang kita, datuk nenek moyang kita yang meninggal dunia, orang soleh-soleh ni, kalau kita tanya dia nak hidup balik tak nak. Atas dunia ni tak nak dah. Kenapa tak nak hidup dah? Penat perjalanan hidup di dunia. Hidup di dunia ni penat. Penat dalam mentaati perintah Allah. Penat tu terbau-bau sampai ke saat sakarat. Waktu mana kena sakarat, Allah balas segala keburukan kita tu. Sakarat tu masuk dalam kubur, terbau-bau sakit sakarat itu, terbau-bau sampai dalam lubang kubur. Sampai dalam lubang kubur ni terbau-bau. Sampai saat waktu mana kita, malaikat tanya, nak hidup balik? Tak nak malaikat, tak nak dah. Kenapa tak nak hidup balik? Cukuplah sakit sakarat itu sampai hari ini, terbau-bau ini, dan sakit tersebut, dan tempat saya sudah ditunjuk oleh Allah dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulalah kita mula berehat daripada kepenatan hidup. Cuba perhati betul-betul kan, atas dunia ni semua yang kita buat ni penat. Sembahyang penat, puasa penat, zakat penat, haji penat, ni dengar ceramah ni pun penat ni. Pukul berapa lah ustaz ni nak habis ni? Penat kita. Elok kita dengar kuliah, lalu pula tabun derma, lagi penat. Nak sebutnya penatnya kita. Penat hidup atas dunia. Tak ada yang tak penat. Bangun tahajud malam semalam kan, penat kan? Kering bunyi jam loceng tu, tutup dulu. Tutup. Bangun cari bilik air, langgar tiang-tiang, langgar dinding-dinding, nak jumpa bilik air. Jumpa bilik air, bersila pula dalam bilik air. Nak sebutnya penat. Ambil wuduk tu, ambil, kemudian duduk tu termenung dalam bilik air, macam nak bomoh dalam bilik air. Keluar bilik air tu, hampa jadah, betul jadah tu meniara pula atas jadah. Penatnya hidup. Tapi penatnya di dunia ini untuk rehat kita dalam kubur sekejap. Tapi dengan syarat, ambillah kesempatan. Ambillah kesempatan yang Allah sedang bagi. Kita tanya, nak ambil apa Ustaz? Yang pertama, ambil kesempatan bertaubat pada Allah. Ambil betul-betul dalam hidup kita ni. Taubatlah sekarang. Jangan kita nak tunggu, nantilah saya. Bila nak tunggu? Ni, roh sampai di halqum baru nak taubat. Roh sampai di halqum dia nak taubat. Mula dia sebut, qala inni tubtul an. Sekarang aku taubat ya Allah. Malaikat jawab, walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at. Tidak dianggap taubat orang yang roh dia sampai di halqum baru nak taubat. Sampai di halqum baru nak taubat. Qala inni tubtul an. Sampai di halqum baru bibir dia sebut, saya taubatlah sekarang ya Allah.
Taubat terhadap dosa kita dengan orang, taubat terhadap dosa kita dengan Allah. Ni waktu mana Allah bagi kesempatan pada kita. Yang kedua, ambil peluang untuk belajar. Belajar perhatian sekian. Saya dipahamkan tempat tuan-tuan ni yang berhormat, kawasan kita Ustaz Hanif ni, di antara dia buat kuliah tiap-tiap masa, tiap-tiap ketika. Tuan-tuan datanglah, ambil kesempatan tuan-tuan. Nanti tuan-tuan tak akan menyesal bila menghadap depan Allah nanti. Tuan-tuan di antara orang yang beruntung, bagi saya lah. Bagi saya, kalau ada orang kawasan ni tak pernah datang majlis ilmu, tak datang tempat ini, tak belajar pun, tak ambil kesempatan pun pada dia, dialah serugi-rugi manusia. Rugi dia. Nanti dia akan menyesal bila dia masuk dalam kubur. Tak percaya, cuba try mati. Tak percaya, nak tahu dia menyesal ke tak menyesal. Ambil kesempatan belajar. Ada tempat yang baik, diasah tempat yang baik dalam hidup kita, menambahkan ilmu. Belajar sampai bila? Sampai kita ni nafas-nafas terakhir. Alim ulama kan, bila dekat nak meninggal dunia tu, nazak dah, belajar lagi. Bila datang orang alim, tanya lagi soalan, tanya lagi soalan. Padahal nyawa dia di hujung kaki dah, tapi dia nak pada ilmu, nak pada ilmu, belajar ni dalam hidup. Kita sayang orang kita, bila dia tak belajar, dia jadi kurang ajar dalam hidup. Dia jadi semakin kasar dalam hidup. Padahal ni cara yang diajar, dibentuk. Pagi-pagi Jumaat macam ni, bagi saya lah, orang Kedah ke, orang Kelantan ke, Terengganu ke, yang cuti pagi-pagi Jumaat ni, datang hari majlis ilmu, duduk dalam majlis ilmu. Kenapa duduk dalam majlis ilmu? Kerana pagi begini, kalau kita belajar setiap pagi Jumaat, dalam syurga nanti ahli-ahli syurga akan pergi ke pasar. Dan tak semua orang pergi ke pasar dalam syurga Allah. Dalam syurga Allah ada orang yang diberi peluang oleh Allah pergi ke pasar. Lagi lama dia di pasar, dia kena angin pasar tu. Dalam pasar dalam syurga Allah, orang daripada tingkat 99 dalam syurga Allah dengan tingkat 1 dalam syurga Allah bertemu di pasar setiap pagi Jumaat. Lagi lama dia di pasar, lagi cantik wajah. Lagi lama di pasar, lagi cantik di wajah. Kemudian lagi lama di pasar dalam syurga Allah, lagi cantik. Orang tanya dia, kenapa kamu dapat datang ke pasar dalam syurga Allah ini, orang lain tak dapat datang? Dia jawab, setiap pagi Jumaat kami sentiasa belajar di majlis ilmu. Ini kelebihan pagi Jumaat. Lagi lama lagi cantik ni, kenapa? Allah bagi kelebihan pada dia. Dengan lamanya dia belajar ini, pagi Jumaat sebegini, pagi-pagi ini dia panggil pagi ahli syurga Allah. Kitanya ambil manfaat untuk duduk dalam majlis ilmu, kesempatan dalam hidup kita. 2. Yang ketiga, ambil kesempatan untuk zikir dan selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil kesempatan ini, diberi peluang untuk kita zikir dan selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hidup kita ni, banyakkan ibu-ibu dan ayah-ayah, mulut kita ni sentiasa berselawat pada Rasulullah, dan juga kitanya berzikir pada Allah. Yang keempat, ambil kesempatan untuk menghantar harta-harta yang kita miliki di dunia ini ke akhirat Allah sebelum kita mati masuk dalam kubur seorang-seorang. Jangan simpan harta atas dunia ni. Ingat betul-betul pesan saya ni, saya sebut banyak kali. Simpan harta ke akhirat. Simpan harta ke akhirat. Jangan simpan harta di atas dunia. Orang kita dia cari harta pandai, tapi dia hantar ke akhirat tak pandai. Patutnya cari-cari harta ni. Orang tanya, cari harta untuk apa? Cari untuk bekalan hari tua, Ustaz. Siapa yang ajar? KWSP, Ustaz. KWSP ajar simpanan untuk bekalan hari tua. Kita jawab, tak. Simpan harta bukan untuk hari tua, simpan harta untuk ke syurga. Macam mana nak simpan harta untuk syurga? Sedekah. Macam mana kita nak simpan harta untuk kita ke syurga? Wakaf. Macam mana kita nak simpan harta kita untuk melayakkan kita masuk dalam syurga? Hibah, zakat. Ini semua cara yang Allah ajar pada kita untuk kita menyimpan semua harta tersebut ke akhirat Allah. Dan harta yang kita simpan tu, kita akan miliki balik di akhirat nanti. Jangan kita nampak bila kita masuk duit dalam tabung, duit itu masuk untuk tabung dan hilang sampai bila-bila. Tak. Bila masuk dalam tabung, sebenarnya masuk pada poket kita sendiri.
Di akhirat nanti kita berjumpa balik duit yang kita masuk dalam tabung tersebut. Wakaf kita sama juga. Bila kita wakaf, jangan kita ingat habis harta wakaf kita, tak. Di akhirat nanti kita jumpa balik harta wakaf ni. Ni tanah yang diwakafkan, bangunan yang diwakafkan, semua ni kita akan jumpa balik bila kita menghadap di hadapan Allah nanti. Jangan kita rasa menyesal dalam hidup kita. Bahkan kita rasa beruntung aku kerana aku sempat hantar harta aku ke akhirat. Belum kita meninggal dunia, kita simpan, cari-cari harta, kita hantar ke akhirat. Hantar ke akhirat. Ni kesempatan. Tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu, tiap-tiap masa, ada je bahagian kita ke akhirat. Ada je yang kita hantar ke akhirat. Jangan tunggu hari Jumaat je nak bersedekah. Jangan tunggu hari-hari tertentu je untuk kita berinfak. Tapi tiap-tiap hari, tiap-tiap masa, sedekah kita ni berterusan untuk kita menghantar bekalan kita di akhirat nanti. Yang kita masuk ni, di akhirat nanti kita jumpa balik. Satu jumpa balik pada diri kita. Ini yang kita kena ada pada diri kita. Orang kita kan kadang-kadang, misal contoh, tabung ni bergerak pada kita. Kebetulan dalam poket bag kita ni ada dua keping duit. Sekeping RM50, sekeping RM1. Agak-agak mana yang masuk? Biasa yang RM1 itulah masuk. RM1 tu masuk. Di akhirat nanti jumpa balik RM1 je. Yang RM50 dah habis dah untuk dunia. Rugi pada diri kita. Padahal patutnya kita masuk dua keping tu terus dalam tabung tersebut. Tapi oleh kerana kita fikir untuk dunia, kita fikir, padahal dunia ni kita kena tinggal. Akhirat kita kena pergi dalam hidup kita. Yang tu yang mesti kita ada dalam kehidupan kita ini sendiri. Ni kesempatan yang perlu, beberapa kesempatan yang boleh kita ambil. Mudah-mudahan Allah jadikan pagi ini pagi yang bermanfaat dan penuh dengan keberkatan pada kita semua. Saya rasa cukuplah kadar ini. Mudah-mudahan Allah jadikan semua yang hadir pada pagi ini di kalangan ahli syurga Allah, dan Allah masukkan kita semua di kalangan mereka yang mentaati perintah Allah pada setiap saat dan setiap ketika pada diri kita. Aku qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jemaah sekalian, ada beberapa buah kitab yang saya karang ni. Saya karang kitab Ud'u ni, kumpulan doa-doa daripada Al-Quran Karim. Sebuah Al-Quran tu ni saya kumpulkan doa-doa yang ada dalam Al-Quran Karim ini. Jemaah-jemaah boleh dapatkan kitab ni. Surah Taha ada ayat yang ada ayat doa dia, dan dalam surah Anbiya ada doa dia yang dikumpulkan ini adalah kat luar nanti. Ni pun untuk dana sekolah saya juga. Saya sedang bangunkan sebagai mana yang berhormat kawasan ini yang sedang bangunkan madrasah ni, dan saya pun bangunkan juga madrasah. Di belakang saya ni ada lebih kurang 6 buah sekolah tahfiz yang saya bangunkan di Jerantuk Pahang, di Kelantan, kemudian di Shah Alam 2 buah, kemudian di Kuala Terengganu, kemudian di Pulau Langkawi. Pulau Langkawi ni saya sedang bangunkan ma'at tahfiz juga. Saya ambil anak-anak yatim, orang miskin, saya tanggung mereka menghafal Quran. Pelajar-pelajar ada 1000 lebih pelajar yang belajar ini sendiri. Kemudian sama juga saya bantu di selatan Thailand, pelajar-pelajar yang anak ayah mereka ditembak mati. Anak-anak tersebut kita ambil, anak-anak tu mereka menghafal Quran. Pelajar asalnya 22 orang je. Sekarang ada lebih kurang 850 orang pelajar yang sedang menghafal Quran. Saya tiap-tiap bulan saya hantar dana lebih kurang RM30,000, RM40,000. Dah lebih kurang 10 tahun lebih dah saya sedang lakukan amalan ini pada mereka tersebut. Macam mana cara saya bantu mereka? Saya suruh mereka berlebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Madu tu mereka letak depan mereka bangun tahajud malam-malam, mereka berdoa pada Allah. Madu tu adalah saya bawa sekali, ada staf saya yang bawa. Ni madu ni. Madu yang ada ni, ayah-ayah, ibu-ibu bawa balik ke rumah nanti, kacau dengan air suam, kemudian minum air tersebut, letak dalam peti ais dulu, kemudian minum air tersebut. Rasulullah kata, kalau kalian ingin rasa nikmatnya air dalam syurga Allah di dunia ini lagi, minumlah air madu yang disejukkan. Rasulullah sebut demikian. Kita cuba buat amalan. Orang kita biasa minum air nata di koko, dia biasa minum air lecikang, dia minum ABC dan sebagainya, sampai Z ni dia minum air ni. Kemudian dia tak pernah minum air madu. Cuba buat amalan minum air madu. Buat amalan pada diri kita ni, mudah-mudahan dia akan bawa kebaikan pada kita lah. Dan saya dapat produk saffron
daripada Iran. Saya dapat daripada perkampungan di Khurasan, di mana safran ini di antara herba yang termahal dalam dunia lah. Safran ini Rasulullah sebut di antara bawaan pada bawaan syurga Allah. Rasulullah sebut demikian. Ibu-ibu ayah-ayah buat masukkan dalam air je 2-3 helai, kemudian minum air tersebut. Dia buang toksik-toksik dalam saluran darah kita ni. Kemudian kita boleh buat amalan-amalan yang lain lah. Ibu-ibu yang bila masak tu tak payah guna kunyit, masak nasi kuning tu masukkan safran, bawang dia indah sangat. Cuba buat pada keluarga kita bila kita masak, dan insya-Allah kita akan gunakan dengan produk-produk yang terbaik ni lah. Saya dapat produk ni daripada Iran, tapi daripada orang Sunni kita. Kemudian saya jadikan dana untuk sekolah saya lah. Kalau tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang nak buat amalan tu, bolehlah dapatkan. Jauh lebih baik, lebih murah dan original, dapat daripada Iran. Dan jauh lebih murah lah kalau kita pergi Mekah, Madinah. Lebih baik yang kat sini lah, yang kita dapat ni sendiri, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma shrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.